بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسلا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhhibi linisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada petang yang mulia ini dalam rangka kita mempelajari ataupun mengaji ataupun membincangkan berkaitan sebuah ilmu tasawuf yang kita bincangkan melalui kitab Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang bertajuk Husnul Talatuf fi Bayani Wujubi Suluki Tasawuf. Jadi sebelum kita menyambung pengajian kita yang telah dimulakan pada minggu lepas, jadi disebabkan pada minggu lepas terdapat sedikit masalah teknikal, jadi saya suka untuk saya mengulang kembali untuk saya menceritakan berkaitan dengan biografi ringkas pengarang kitab Husnul Talatuf fi Bayani Wujubi Suluki Tasawuf ini. Jadi pengarang ini nama beliau adalah Syed Al-Muhaddis. Beliau adalah Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Al-Alamah Syed Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau merupakan keturunan ulama yang mana ayahanda beliau juga merupakan seorang ulama. Beliau telah dibesarkan dengan sewaktu kecilnya menghafal Al-Quran, yang mana beliau telah menghafal dengan pelbagai riwayat qiraat. Kemudian beliau menghafal matan-matan ilmu. Antara matan-matan ilmu yang beliau hafal adalah Alfiya Ibn Malik, Ajrumiyah, Arba'in Nawawi, Bulughul Maram dan sebagainya. Kemudian setelah itu beliau menyambung pelajaran beliau ke Universiti Al-Qurawiyyin, dan setelah tamat di sana beliau pulang ke kampung halamannya dan menyambung pengajian pula di madrasah ayahandanya. Di samping itu beliau juga mengajar di sana. Jadi ketika mana beliau menyambung pelajaran di madrasah ayahanda beliau, di situlah beliau mula berjinak-jinak dalam arena penulisan, dalam bidang penulisan. Kitab pertama yang beliau karang adalah berkaitan dengan syarahan beliau tentang matan Ajrumiyah. Beliau telah mensyarahkan matan Ajrumiyah, iaitu matan dalam bidang nahwu, yang mana matan tersebut matan tersebut juga diajar di Institut Imam Ahmad Ibn Idris ni, yang mana kita boleh ikutinya pada setiap hari Isnin bersama Ustaz Bashar. Beliau akan menerangkan berkaitan dengan matan Ajrumiyah. Boleh ikutinya nanti. Kemudian setelah itu beliau menyambung ke Universiti Al-Azhar. Menyambung syahadah aliyah di sana, yang mana beliau telah menamatkannya, yang mana syahadah tersebut lebih tinggi pada hari ini dengan PhD. Guru-guru beliau mempunyai ramai guru. Antara guru-guru beliau adalah ayahanda beliau sendiri, kemudian Syekh Omar Hamdan Al-Mahrisi, Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, Abdul Hayy Al-Kattani dan sebagainya. Beliau mempunyai barisan guru yang begitu ramai. Kemudian setelah itu beliau juga mengarang banyak kitab, yang mana kitab beliau telah dikumpulkan oleh guru kita yang dikasihi, iaitu Syekh Muwaffaq bin Kamaluddin. Beliau telah mengumpulkan segala kitab karangan
Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ini dalam satu ensiklopedia yang bertajuk Al-Mawsu'ah Al-Ghumari, yang mana kita boleh dapatinya di Kolej Islam As-Safa, yang mana Kolej Islam As-Safa telah mencetaknya hasil usaha sama dengan Syekh Mahmud Said Mahmud. Okey, itulah berkaitan biografi ringkas pengarang kitab ini. Setelah itu kita akan menyambung kembali pengajian kita yang telah dimulakan pada minggu lepas. Mana pada minggu lepas kita telah membahaskan berkaitan dengan mukadimah kitab Husnul Talatuf ini, yang mana kita dapati pada mukadimah ini mengandungi gaya bahasa yang tinggi, yang mana apabila diperhatikan secara terperinci kita akan dapati bahawa pada mukadimah ini telah menjelaskan apa yang ingin diterangkan di dalam perbahasan kitab ini. Jadi kita akan sambung setelah habis mukadimah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita mulakan mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW dan keluarga baginda, sahabat baginda, tabi'in, guru kita, susila tarikat kita, masyayikh kita, kedua bapa kita sendiri, dan pengarang kitab ini, iaitu Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Semoga dengan niat kita digunakan istiqamah, ikhlas, futuh pembukaan dalam menuntut ilmu ini. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi fid darain, amin. Amma ba'du. Semua amma ba'du. Amma ba'du fa inna tasawwufa kabiratun qadruhu. Jalilun khaturuhu. Azimun waqa'uhu. Amikun naf'uhu. Anwaruhu lami'atun wa athmaruhu yani'atun. Wadihi qari'un khasibun wa nadihi yandu liqasidihi min kulli khairin binasibin yuzakki an-nafsa min ad-danas wa yutahhiru al-anfasa min al-arjas wa yurakki al-arwaha ila maraki al-falah wa yuwasilu al-insana ila maradati ar-rahman. Amma ba'du. Adapun berikutnya, yang mana selepas amma ba'du, selepas hamdalah, selawat dan doa yang mana telah disebutkan pada mukadimah kitab ini. Fa inna tasawwufa kabirun qadruhu. Sesungguhnya tasawuf ini kabirun qadruhu, besar kedudukannya, besar qadarnya. Jalilun khaturuhu, besar maklumatnya. Jalilun khaturuhu, besar dia punya kepentingan ataupun maklumat. Azimun waqa'uhu, agung kepentingannya, kedudukannya, besar kedudukannya. Amikun naf'uhu, mendalam, naf'uhu, manfaatnya, iaitu manfaatnya terlalu dalam, terlalu luas, besar manfaatnya. Anwaruhu lami'atun, cahaya-cahayanya, iaitu cahaya-cahaya yang keluar daripada tasawuf ini, lami'atun, berkilau-kilau, bersinar-sinar. Wa athmaruhu yani'atun, dan buah-buahannya yani'atun, ranum. Wadihi qari'un khasibun, lembah ilmu tasawuf ini qari'un, subur, penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Khasibun, menghijau, yang mana lembah ilmu tasawuf ini dibayangkan seperti suatu lembah yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan menghijau, yang penuh dengan rumput yang hijau. Wa nadihi yandu liqasidihi min kulli khairin binasibin. Wa nadihi yandu liqasidihi, dan dia mengajak liqasidihi, bagi orang yang ingin pada ilmu tasawuf ini, min kulli khairin binasibin, dengan segala khairin, kebaikan, binasibin, dan keuntungan. Dia mengajak kepada orang, dia menyuruh kepada orang yang ingin mempelajari ilmu tasawuf ini dengan suatu seruan yang penuh dengan
kebaikan dan keuntungan. Yuzakin nafsa, ilmu tasawuf ini membersihkan diri minad danas, daripada kekotoran. Wa yutahhirul anfasa, dan ilmu tasawuf ini juga dia mensucikan anfas, nafsu-nafsu, minal arjas, daripada najis. Yang mana ilmu tasawuf ini dia mengajar kita secara teori berkaitan dengan pembersihan hati dan nafsu-nafsu dan diri-diri kita. Wa yuraqqil arwaha, yang mana setelah dia mensucikan diri daripada kekotoran dan najis, wa yuraqqil arwaha, maka dia juga meningkatkan ataupun menaikkan diri, menaikkan roh tersebut, arwah, ila marakil falah, kepada tangga-tangga kejayaan. Mana step pertama yang menerangkan bahawa tasawuf ni kedudukannya besar. Kabirun qadruhu, jalilun khaturuhu, azimun waqa'uhu, amikun naf'uhu, anwaruhu lami'atun. Okey, tu yang pertama, yang mana cahaya-cahayanya berkilau-kilauan. Kemudian musannif menerangkan bahawa apabila kita telah tahu bahawa ilmu tasawuf ni besar kedudukannya, maka ketahuilah juga bahawa faedahnya juga besar. Faedahnya juga besar kerana athmaruhu yani'atun, buah-buahannya ranum. Kemudian dia telah yuzakin nafsa minad danas, dia apabila kita telah ibarat kita makan buah daripada tasawuf ini, maka kita akan mendapat khairin binasib, kebaikan dan keuntungan, yang mana ia telah membuatkan kita yuzakin nafsa minad danas, mensucikan hati daripada kekotoran, mensucikan diri daripada kekotoran. Setelah itu, setelah mensucikannya, maka natijahnya wa yuraqil arwaha, maka dia akan meningkatkan kita, membawa roh kita kepada marakil falah, kepada tangga-tangga kerjayaan. Kemudian apabila kita telah menaiki tangga-tangga kejayaan, maka hasillah kita wa yuwasilul insana ila mardatir rahman, maka natijahnya ia akan mensampaikan seseorang insan tersebut kepada mardatir rahman, keridaan Allah yang bersifat ar-rahman. Maka melalui definisi awal ini, maka kita dapat ketahui bahawa ilmu tasawuf ini sangat penting, yang mana dia menatijahkan seseorang tersebut kepada natijah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara jelas bahawa ilmu tasawuf ini ia akan membawa kita kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian hati, penyucian diri daripada segala kekotoran. Setelah segala kekotoran tersebut disucikan, maka dia akan membawa kita kepada tingkatan yang seterusnya, iaitu tingkatan kejayaan. Setelah mendapat tingkatan kejayaan tersebut, maka barulah kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampai kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian wa huwa ila janibi hadha ruknun min arkanid din wa juz'un mutammimun limaqamatil yaqin, khulasatuhu taslimul umuri kulluha lillah wal iltija'u fi kulli syu'uni ilaih ma'a ridha bil maqdur min ghairi ihmalin fi wajibin aw muqarabatin mahdhurin. Okey. Kemudian wa huwa ila janibi hadha, ilmu tasawuf ini dari satu sudut, wa huwa ila janibi hadha, dari satu sudut, haza ruknun min arkanin din, ilmu tasawuf ini merupakan suatu rukun daripada rukun-rukun agama. Jadi dekat sini, apakah rukun-rukun agama yang perlu kita ketahui? Apa itu rukun-rukun agama? Okey, jadi dekat sini rukun-rukun agama telah dijelaskan melalui hadis yang masyhur dari sisi kita, iaitu hadis Jibril, yang mana malaikat Jibril telah datang kepada Rasulullah SAW bertanyakan berkaitan dengan Islam. Kemudian Rasulullah menjawab apa itu Islam, di mana Rasulullah telah menjawab Islam itu apa. Mereka telah terangkum dalam rukun Islam. Islam itu antuk minabillah, Islamu antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa itaz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baitin
Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat Islam. Kemudian malaikat bertanya, apa itu iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah antuk minabillah wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Taala. Kemudian kemudian malaikat Jibril bertanyakan berkaitan apa itu ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi apa maksud hadis tersebut? Mafhum dari hadis ini secara ringkasnya, Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, apakah itu Islam? Jadi Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, haji bagi yang berkemampuan, dan haji bagi yang berkemampuan. Yang mana Islam itu terangkum dalam perbahasan fiqh. Yang mana dalam fiqh ada berkaitan dengan perbahasan puasa, perbahasan zakat, perbahasan solat, bahasan haji. Kemudian malaikat Jibril bertanya berkaitan dengan iman. Mana iman ni beriman pada Allah, beriman pada antaranya antuk minabillah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman pada qada dan qadarnya. Yang mana qada dan qadarnya, yang mana iman tersebut, iman ini terangkum dalam perbahasan tauhid, akidah kita. Dalam akidah terangkum 3 perbahasan utama, iaitu ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Yang mana secara terperincinya bolehlah kita pelajari pada kelas Ustaz Faiz nanti. Adapun hari ini kita akan pergi secara detail sedikit berkaitan dengan ihsan. Hadis yang rukun yang ketiga, ihsan. Rukun agama yang ketiga itu ihsan. Jadi itu ihsan, apa Rasulullah jawab, iaitu apa yang telah Rasulullah terangkan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mana engkau beriman, engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah, sekiranya engkau tidak melihat Allah, tidak melihatnya, fa innahu yaraka, ketahuilah bahawa Allah melihatmu ketika engkau beribadat. Itulah ihsan. Jadi sekiranya kita melihat kepada perbahasan ihsan ini, kita tidak akan faham secara jelas apakah maksud beribadat kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Macam mana gaya dia, macam mana kaifiat dia, macam mana kita nak dapat kedudukan sebegitu. Maka ianya dijelaskan di dalam ilmu tasawuf. Secara detail ianya akan dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Okey. Itu sebab dia kata wa huwa ila janibi hadza ruknun min arkanid din. Dari satu sudut, ilmu tasawuf ini merupakan suatu rukun daripada rukun-rukun agama, iaitu rukun ihsan tersebut, perbahasan ihsan. Wa juz'un mutammimun li maqamatil yakin, dan dia adalah satu juzuk, satu bahagian mutammimun, yang melengkapi, yang melengkapkan li maqamatil yakin, bagi makam keyakinan. Jadi makam keyakinan ni maksudnya apa? Akidah lah, makam akidah kita. Maksudnya dalam perbahasan akidah, kita kena beriman dengan qada dan qadarnya. Jadi sebagai contoh, kita diuji dengan berbagai ujian dan mihnah, yang mana kita ditimpa ujian yang kadang-kadang akan membuatkan kita mengeluh. Jadi apabila kita tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka ujian tersebut akan kadang-kadang akan membuatkan keyakinan kita terhadap Allah akan berkurang, akan berkurang. Kita hanya bergantung pada diri kita sendiri sahaja. Jadi apabila kita telah mempelajari ilmu tasawuf, dia akan melengkapi kita, ia akan menyebabkan keyakinan kita terhadap qada dan qadar tersebut akan lengkap. Itu sebab dia kata wa juz'un mutammimun, dia merupakan satu juzuk, satu bahagian, mutammimun, yang melengkapkan, yang melengkapi lima qamatil yakin, bagi makam keyakinan. Jadi apabila kita telah mempelajari tasawuf ni, contohnya kita diuji, maka ujian tersebut akan lebih memantapkan keyakinan kita bahawa
sesungguhnya segala-galanya kembali kepada Allah. Kita tak perlu keluh kesah. Kita hanya bersabar dan bersyukur atas ujian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti di sebalik ujian tersebut adanya hikmah. Okey. Khulasatuhu, kesimpulannya ataupun kesimpulan yang dapat daripada tasawuf ini, ataupun kesimpulan ringkas yang dipelajari daripada tasawuf ini apa? Taslimul umuri kulluha lillah, menyerahkan segala-gala umur, segala-gala bukan umur yang maksud usia, menyerahkan segala-gala urusan kepada Allah. Wal iltija'u fi kulli syu'uni ilaih, dan menyandarkan fi kulli syu'un, pada setiap syu'un, pada setiap perkara, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud kita serahkan segala-galanya kepada Allah secara membuta tuli ataupun secara melepaskan tangan, bukan bermaksud begitu. Tetapi kita mestilah mengimbanginya dengan usaha yang mana telah akan dibahaskan dalam ilmu akidah nanti secara terperinci, seperti mana telah disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharah Tauhid. Wa indana li abdin kasbun kullifa wa lam yakun mu'athira fal ta'rifa, bagi setiap hamba tersebut ditaklifkan dengan usaha, tetapi ketahuilah usaha tersebut tidak akan memberi kesan selagi mana tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi dekat sini, setelah kita berusaha, setelah kita memperhambakan diri kepada Allah, maka kita melakukan ketaatan, meninggalkan segala larangannya, kita melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Namun apabila kita mendapat sebarang musibah ataupun ujian, maka kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Bukan kita lahir-lahir kita terus tak buat apa-apa, tak melakukan apa-apa. Itu salah. Itu merupakan kefahaman yang salah. Ma'ar ridha, itu sebab digandingkan kat sini ma'ar ridha bil makdur, bersama-sama dengan ridha atas setiap takdir. Kita kena ridha atas setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita serahkan segala-galanya kepada Allah, serahkan segala-gala urusan kita kepada Allah, maka kita perlulah bersedia dengan segala apa yang ditakdirkannya, sebab kita telah menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Jadi kita tak boleh nak persoalkan kenapa Allah menguji kita dengan ujian sebegini, mengapa Allah meletakkan kita pada tempat ini. Jadi itu sebab musannif gandingkan segala-galanya matanya dengan ma'ar ridha bil makdur, ridha kepada setiap yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana telah disebut oleh Imam Dardir dalam matan Kharidahnya, wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura. Jadilah engkau pada setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Syukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kun ala balaihi sabura, dan jadilah engkau atas setiap bala yang ditimpakan kepada engkau bersabar ke atas bala tersebut. Sebagai contoh, kita terkena virus COVID, contoh sahaja. Jadi kita janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kita terus kalau tak ada harapan untuk hidup, berputus asa, jangan. Itu adalah kita kenalah bersabar ke atas setiap apa yang ditentukan oleh Allah. Sabar, mungkin ada hikmahnya. Min ghairi ihmalin. Jadi okey, kat sini cantik. Min ghairi ihmalin fi wajibin aw muqarabati mahdhurin. Jadi kan kita tadi dah terangkan taslimul umuri kulluha lillah. Kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Serahkan. Jadi dekat sini digandingkan lagi bahawa min ghairi ihmalin, digandingkan dekat sini bahawa min ghairi ihmalin, tanpa
mengabaikan, tanpa mengabaikan fi wajibin, pada perkara yang wajib, au muqarabati mahdhurin, ataupun mendekati perkara yang diharamkan. Jadi janganlah salah tafsir setelah kita serahkan segala-galanya kepada Allah, kita mengabaikan kewajipan dan melakukan perkara yang haram. Contohnya, kita beralasan bahawa kita tidak solat sebabkan semuanya telah ditakdirkan Allah, sedangkan kita sendiri yang mengabaikannya, kita sendiri yang berkehendak untuk mengabaikannya. Jadi kita kena usaha untuk solat. Namun apabila kita tidak diberi kesempatan oleh Allah, itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita perlu lakukan tanpa abaikan kewajipan dan mendekati pada perkara yang diharamkan. Jangan beri alasan semuanya ditakdirkan oleh Allah, dalam masa yang sama kita sendiri yang mengabaikan kewajipan dan kita sendiri yang mendekati diri kita kepada perkara yang haram tersebut. Jadi cukuplah sampai di situ saja pada hari ini. Kita akan sambung perbahasan tasawuf ini pada minggu hadapan, yang mana kita akan cuba habiskan fasal berkaitan dengan pentakrifan dan penjelasan sifat tasawuf ini. Mohon maaf atas segala salah silap. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amintu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amintu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amintu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. صلي على سيدنا محمد اللهم صل